Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Perukunan karangan Syekh Mufti Banjar Jamaluddin Ibnu Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahumallahu ta'ala, muka surat 4 baris 3 daripada atas. Wa qala baris 3 beratas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala, katanya, dan keempat, percaya akan segala pesuruhnya. Artinya menyungguhkan dengan hati akan segala pesuruh Allah itu sebenarnya. Jadi masuk rukun iman yang seterusnya, kita kata rukun iman itu ada 6 seperti mana yang kita ketahui. Kemudian sekarang ni kita sudah bahas beriman pada Allah, beriman pada para malaikat, dan yang ketiganya beriman pada Rasul. Sekarang yang keempat lah. Yang keempat beriman pada Rasul. Dulu beriman pada Allah, beriman pada malaikat, lepas tu beriman pada kitab, yang keempat beriman pada Rasul. Maka dia kata, dan keempat, yang ini keempat daripada 6, percaya akan segala pesuruhnya pesuruh Allah. Pesuruh ni Rasul lah. Setiap Rasul itu pasti Nabi, tapi tak semua Nabi itu Rasul. Tu. Sebab itu jumlah Rasul lebih sedikit daripada jumlah Nabi. Jumlah Nabi beratus-ratus ribu, jumlah Rasul lebih kurang ratusan saja. Cuma ratusan dan ribuan Nabi dan Rasul tu menurut pandangan mu'tamad wallahu a'lam, tawakuf. Itu atas ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya percaya Rasul tu ada, Nabi tu ada. Cuma jumlah tu pandangan mu'tamad sebut tawakuf, tak tahu berapa. Boleh jadi 313 Rasul, boleh jadi 314, boleh jadi 315, boleh jadi 300 lebih lagi. Cuma hak tu dia panggil tawakuf, tak tahu. Itu terserah pengetahuan tersebut pada Allah. Tapi yang pastinya wajib i'tiqad Allah ni ada Rasul. Itu ya. Kemudian apa maksud kita beriman pada Rasul? Artinya, ini maksudnya menyungguhkan. Menyungguh sini mana i'tiqad. Kita pegang dengan hati akan segala pesuruh Allah Ta'ala itu sebenarnya. Sebenar mana betul. Nabi dan Rasul ni betul, hakun, iaitu sebenar. Mana benda yang Allah Ta'ala utus kepada hamba dia, umat dia, itu terjadi sungguh. Yang ni kalau suatu 25 orang Rasul yang kita wajib tahu secara terperinci satu-satu tu, kita wajib mengaku dia tu Rasul. Jadi kalau kita kata, Zulkifli itu bukannya Rasul, ataupun Ayub itu bukannya Rasul, takut jadi kufur. Kerana dia mengingkarkan benda yang tidak berlaku khilaf di kalangan ulama, dia itu Rasul. Bezalah kalau Zulqarnain, Luqman Al-Hakim, Uzair, tu khilaf ulama dia itu Rasul ataupun tidak. Macam Nabi Khadir alaihi salam, kalau tamu i'tiqad dia Nabi dan Rasul pun tak apa, sebab ada khilaf 3 pandangan. Ada setengah kata Nabi,
ada setengah kata rasul, ada setengah kata wali. Jadi tak ada masalah kalau Khadir tu kita nak kata dia bukan nabi, dia bukan rasul, kerana dia ada pandangan mengatakan dia wali saja. Yang tak boleh engkarnya ialah yang 25 rasul yang maklum tu. Tu tidak boleh engkar. Engkar tu dengan makna kalau orang sebut nama tu, kita kata, orang tanya kita, tu rasul tak? Kita wajib kata rasul. Kalau kita nafi, tu bahaya. Kemudian disuruhkan mereka itu rasul tu kepada segala makhluk akan menyampaikan suruh Allah Ta'ala. Daripada mana? Daripada segala hukum syarak, halal dan haram, dan fardu, dan sunat, dan makruh, dan mubah. Jadi Rasul ni tugas dia ialah tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi, menyampaikan perkara yang Allah Ta'ala suruh sampai kepada umat. Jadi benda yang Allah Ta'ala suruh sampai pada umat ni wajib Rasul tu menyampaikan. Tidak boleh dan mustahil pada akal dia akan sembunyi. Contohnya benda yang wajib disampaikan ialah apa? Berkaitan hukum-hukum syarak. Jadi hukum syarak kalau kita usul fiqh yang 5 tu lah: wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5 benda ni mesti disampaikan oleh Nabi SAW. Cumanya tak ada lah Nabi kata hak ni haram, hak ni makruh, tak ada lah. Cuma Nabi larang dan Nabi suruh je. Nabi larang buatlah, Nabi larang pula. Nabi suruh buatlah, Nabi larang jangan buat. Tapi ulama yang kemudian baru istinbat hukum dia ni kategori larang ni larang makruh ke larang haram. Hak ni suruh wajib ke suruh sunat. Tu kemudian, tu ulama kemudian yang melihat kembali Rasul sunat-sunat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Quranul Karim untuk menunjukkan dia itu wajib ke sunat, makruh ke haram larangan tersebut. Kalau suruhan pula wajib ke sunat, tu yang ke belakang lah. Cuma Nabi hanya menyampaikan sahaja benda yang perlu dibuat dia akan suruh, benda yang perlu dilarang dia akan larang. Nabi SAW tidak akan senyap kalau seorang itu benda yang dia buat tu haram, Nabi senyap, tidak akan berlaku. Melainkan kalau Nabi senyap itu maknanya tidak ada larangan daripada syarak. Contohnya ialah seorang sahabat Nabi SAW makan bob. Bok ni kalau ikutkan bewok, tapi bukan bewok macam kita ni. Bok ni kat Mesir lah ataupun kat negara Arab, bewok Arab lah kita panggilnya, bob. Jadi Nabi SAW tak makan bob. Jadi sahabat Nabi SAW makan depan dia. Tapi Nabi SAW tak kata ya, tak kata tidak. Nabi tak makan dan Nabi tak larang. Jadi maknanya makan bob itu ialah harus. Cumanya tidaklah sampai tahap sunnah. Sebab apa? Sebab apa bukan sunnah? Sebab bukan makanan Nabi. Tu ya. Tapi haram nak makan? Tak haram. Sebab apa? Sebab Nabi senyap. Kalau benda tu haram, pasti Nabi akan tegur. Tak akan jadi senyap. Tidak akan jadi senyap. Nabi tak akan senyap benda yang haram. Dan kalau benda itu wajib ataupun sunat, juga Nabi tidak akan senyap. Kerana suruhan itu mesti kena jelas. Sama ada dengan perbuatan Nabi ataupun Nabi suruh. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, dan ceterakan oleh mereka itu, cetera-cetera ni ceritalah, oleh mereka itu Rasul akan hal ihwal hari kiamat, daripada syurga bagi segala mukmin dan neraka bagi orang yang derhaka dan segala kafir. Benda yang kedua yang wajib disampaikan juga, yang mesti disampaikan juga, ialah benda berkaitan dengan kiamat. Kiamat ni senang ceritanya, start kita cabut nyawa sampailah masuk syurga, ahli syurga, masuk neraka, ahli neraka. Semua tu Nabi SAW cerita. Jadi kalau kita beriman dengan Nabi SAW, pasti kita akan beriman dengan apa yang dibawa Nabi SAW daripada segala khabar-khabar berkaitan dengan kiamat. Start daripada mati sakaratul maut jadi apa, lepas tu masuk kubur jadi apa, alam barzakh. Kemudian waktu an-nashar, iaitu bangkitnya seorang pada kubur jadi apa. Lepas tu al-hashar, dihalaukan kepada mahsyar jadi apa. Lepas tu waktu mizan dan hisab jadi apa. Masuk meniti sirat pula jadi apa. Masuk syurga neraka jadi apa. Semua dicerita Nabi satu persatu. Hak tu wajib i'tiqad, wajib i'tiqad. Wajib i'tiqad ada syurga, ada neraka, ada sirat, ada mizan, ada hisab, ada kubur, azab kubur, nikmat kubur, tu wajib i'tiqad. Cuma macam mana berlaku tu khilaf, tu lain ceritalah. Ni dari sudut wajib i'tiqad dulu, benda usul, benda yang teras, bukan benda furuk, benda cabang. Kalau benda cabang khilaf tu lantaklah, itu kita nak pegang mana satu tak apa.
Kemudian kata muallif rahimahullah, dia kata orang masuk syurga, orang mukmin yang masuk syurga, dan orang asi dan orang kafir yang masuk neraka. Jadi orang yang bermaksiat masuk neraka kalau tak dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dapat keampunan Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk syurga walaupun dia buat dosa, walaupun tak bertaubat. Walaupun dia tak pernah bertaubat atas dunia, walaupun dia buat berdosa berdozen-dozen, tapi kalau Allah ampun, masuk syurga. Kalau masalahnya bukan yakin bukan pasti masuk syurga, tidak. Kalau Allah ampun. Kalau Allah tidak ampun, masuk neraka tu ya. Masuk neraka tu pula bukan selama-lamanya, masuk sementara. Bila jadi kafir saja masuk neraka selama-lamanya. Dari sudut akidah kita, kalau orang maksiat boleh Allah ampun, boleh Allah tak ampun. Kalau dari sudut orang yang buat taat pula, orang mukmin yang buat taat, dari sudut akal boleh saja Allah masuk dalam syurga, boleh saja Allah masuk dalam neraka. Cumanya dari sudut syarak, tilik pada dalil, orang mukmin mesti masuk syurga. Kerana Allah Ta'ala tidak akan menyalahi janji. Dan kalau Allah menyalahi janji dengan makna Allah memasukkan orang taat dalam neraka, itu suatu kekurangan bagi Allah. Jadi kekurangan bagi Allah itu mustahil. Itu dalam kitab kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita. Kemudian dan barang sebagainya, macam-macam lagi lah yang apa yang dikhabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah sekalian mereka itu Rasul tu terpelihara daripada kufur. Jadi wajib kita i'tiqad Rasul Nabi-Nabi ni tak kafir dengan Tuhan. Yang kafir dengan Tuhan ialah kaum dia. Contoh kaum Nabi Nuh alaihi salam, kaum Nabi Hud alaihi salam, kaum Nabi Saleh alaihi salam. Kaum dia yang teruk. Adapun Nabi dan Rasul tu beriman lah. Nabi dan Rasul tu tak kafir dengan Tuhan, mustahil. Dan terpelihara daripada mengerjakan dosa besar dahulu, yakni sebelum daripada keturunan wahyu, atau kemudian daripadanya, kemudian daripada keturunan wahyu. Jadi dosa besar mereka terpelihara, mereka ni maksum. Rasul-rasul ni maksum macam malaikat, terpelihara daripada dosa. Dosa apa? Dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar disebut sini. Jadi dosa kecil macam mana? Walaupun dosa kecil sekalipun, tidak boleh kita i'tiqad dia itu ada sabit dosa kecil, dosa besar. Kalau dalam hadis Nabi SAW dan ayat Quran yang menunjukkan macam seolah-olah Nabi buat dosa, wajib takwil. Wajib takwil tu. Kalau zahir ibarat ataupun Quran dan hadis itu menunjukkan seolah-olah Nabi berdosa, wajib takwil. Contohnya Nabi Adam alaihi salam, dia turun ke bumi selepas dia tetap di syurga. Sebab apa? Makan buah khuldi. Dosa ke? Tak dosa. Lepas tu apa cerita dia? Ulama takwil berpuluh-puluh takwil. Antara takwilannya ialah syaitan iblis laknatullah, dia masuk dalam mulut ular. Ular tu masuk dalam syurga. Sebab iblis waktu itu kena halau dah daripada syurga, sebab tak mau sujud pada Nabi Adam, dia dihalau daripada syurga. Dan disebutkan bahawasanya iblis laknatullah keluar daripada syurga, turun ke bumi dalam keadaan cekok pinggang. Sebab tu dimakruhkan untuk kita cekok pinggang, sama ada dalam semayang ataupun di luar semayang. Kerana itu perbuatan iblis, perbuatan orang takabur, perbuatan orang kafir. Cekok pinggang lah, berdiri tu. Dia buat relax gitu. Tu makruh. Tak haram tapi makruh. Jadi iblis laknatullahi alaihi, dia tu masuk dalam mulut ular nak temu dengan Nabi Adam. Sebab dia tak boleh masuk syurga dah. Dia pun masuk, ular tu buka mulut. Lepas tu dia bercakap. Iblis bercakap dengan Nabi Adam. Nabi Adam dia kata apa? Dia kata makanlah buah khuldi tu. Tapi Nabi Adam tak mau. Sebab apa? Sebab Nabi Allah Subhanahu Wa Taala larang dia dah daripada awal, suruh daripada makan buah khuldi. Maka iblis pun kata, ni yang suruh makan buah khuldi ni Allah Ta'ala, bukannya aku suruh hasut kamu. Jadi iblis dia tipu. Dia kata Allah Ta'ala yang izinkan. Jadi Nabi Adam AS pun ingatkan betul sungguhlah daripada Allah Ta'ala. Sebab Nabi dan Rasul ni tidak pernah mengingkari perintah Allah Ta'ala. Jadi dia pun makanlah sebab dia dengar iblis tu kata ini perintah Allah Ta'ala. Allah bagi tahu kat iblis, suruh bagi tahu Nabi Adam. Maka Nabi Adam pun rasa betul lah. Dia pun makan. Hasil daripada tu lah barulah terjadi apa yang terjadi, iaitu turunnya ke muka bumi. Jadi bukan salah Nabi Adam, bukan Nabi Adam saya saja nak buat dosa.
Dia ingat itu daripada perintah Tuhan. Maka Rasul dan Nabi bila dengar itu perintah Tuhan, dia tidak akan ingkar. Maka dia pun makan. Rupanya iblis bohong. Iblis membohong. Kata itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara jenis takwilan ulama berkaitan dengan Rasul dan Nabi. Kalau nampak macam buat dosa, tapi tak berdosa sebenarnya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, terbit daripada mereka itu mereka itu Rasul dosa kecil dengan tiada sengajanya. Mereka itu Rasul mengerjakan dosa kecil, tetapi tiada terbit daripada mereka itu dosa kecil yang kekejian pada nubuah mereka itu Rasul. Jadi musannif kita ni seolah-olah menyabitkan sabitnya dosa kecil, tapi dosa kecil yang disabit ni dosa kecil yang tidak disengajakan Rasul. Dosa kecil yang tak disengajakan Rasul makna tak berdosa juga, tak sengaja. Cuma diistilahkan dosa kecil. Sebab tu dia kata dosa kecil di sini yang terbit pada Rasul itu ialah dosa kecil yang tidak membawa kepada kekejian pada nubuah, kenabian. Mana tak mencacatkan status mereka sebagai Nabi, status mereka sebagai Rasul. Ini pandangan dia lah, pandangan musannif kita ni. Kalau dalam kitab-kitab Mu'tabar disebut dah, dosa kecil pun tidak boleh sabit pada Rasul. Bahkan Imam As-Sawi rahimahullahu ta'ala sebut, siapa-siapa yang mengiktikadkan Nabi Adam alaihi salam itu berdosa walaupun dosa kecil, hukum dia kafir. Kerah tu. Jadi sini dia bukan nak kata dosa kecil sungguh ni, dosa kecil yang tak menyebabkan cacat nubuah kenabian Rasul, dan dosa kecil yang tidak disengajakan. Ada takwil gitu. Dia macam kali sikit lah. Dia kata tak boleh kata secara direct Nabi buat dosa kecil juga dah. Dosa kecil kalau ada pun dosa kecil yang tak disengajakan, yang tak mencacatkan nubuah mereka. Tu bahasa dia. Kalau bahasa kitab-kitab lain, dosa kecil pun tidak sabit pada Nabi dan Rasul, mustahil. Lepas tu maksum sebelum daripada dapat jadi wahyu ataupun dapat jadi Nabi, ataupun selepas dapat jadi Nabi, mereka itu mustahil dosa besar buat, dosa kecil pun buat. Tu mustahil. Habis. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan adalah banyak bilangan mereka itu Rasul sekati mereka itu Nabi, jumlah Nabi sekati 2 laksa 4,000. Bukan laksa Penang ni. Sekati 2 laksa 1,120 4,000. 124,000 lah. Sekati itu 1, 2 laksa 2, 4,000 124,000. Tu bahasa orang lama. Yang baca sekati dah, sekati benda pula. Sekati kilo ke, sekati daging ke apa? Bukan. Sekati 2 laksa 4,000 mana 124,000. Ni jumlah yang masyhur lah. Yang terkenal dalam kitab-kitab Jawi kita ni memang 124,000 Nabi. Ada yang kata 200 lebih pula. Jadi pandangan mu'tamad ialah tawakuf. Wallahu a'lam. Hakikat nombor bilangan dia tu berapa. Ni. Dan pada satu riwayat pula 2 kati 2 laksa 4,000. 224,000 sebagai riwayat kata. Maka pandangan mu'tamad tawakuf tu saja. Sebab apa tawakuf tak tahu? Sebab kalau kita pendapat dengan pendapat 124,000, boleh jadi tak lebih? Boleh jadi. Jadi kalau boleh jadi lebih, maka kita telah mensabitkan ataupun kita tidak mensabitkan Nabi-Nabi yang lain. Kita hanya sabit 124 je. Jadi kalau contoh hakikat dia 200,000 Nabi, maka kita banyak tidak sabitkan Nabi-Nabi yang sepatutnya jadi Nabi. Ataupun kita i'tikad 124,000. Boleh jadi Rasul Nabi itu bilangan dia 100,000 saja. Maka kita telah mensabitkan 24,000 sebagai Nabi, padahal bukan Nabi. Itu sebab itu pandangan mu'tamad tawakuf lebih selamat. Wallahu a'lam tu lebih selamat. Asalkan i'tikad kita ada Rasul, ada Nabi. Sudah. Mudah ya. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, maka yang pertama daripada mereka itu Nabi, ialah Nabi Allah Adam. Adam tu Nabi lagi pula Rasul. Zaman Nabi Adam alaihi salam banyak anak lah, ada 40 orang anak. Sekali keluar 2 kembar, sekali keluar 2 kembar, mana 20 kali beranak. Dan mereka berkahwin sesama adik-beradik, tapi bukannya adik-beradik kembar, adik-beradik kembar yang lain. Mana 2, contoh 2 keluar hari ni, esok keluar 2, bukan esok lah, atau depan lah.
Esok hari ni keluar 2, tahun depan keluar 2. Jadi hak 2 yang keluar sekali ni tak boleh nikah. Dia kena nikah dengan adik-beradik lain. Kembar yang lain, bukan kembar yang sama ni. Kalau takdir kata lelaki perempuan lah, kena nikah dengan kembar yang lain. Tu syariat Nabi Adam. Syariat Nabi-Nabi lain, contohnya Musa alaihissalam, kalau nak bertaubat kena bunuh diri. Taubat zaman dia. Kita tak bunuh diri dosa pula. Kita bertaubat dengan taubat je lah. Kita nak bertaubat je lah dengan Allah Ta'ala. Menyesal, tak buat kembali, azam tak buat kembali, bagi hak orang balik kalau buat zalim. Tu ya. Tu syariat Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, kalau kena zaman Nabi Musa alaihissalam, kalau kena pakaian tu najis, tak boleh basuh. Syariat dia kena potong baju. Kita kalau basuh kena najis, tak potong baju, kita boleh basuh. Basuh dengan cara dia lah. Dengan cara yang diajar ulama. Kalau najis mughalladhah, cara mughalladhah. Kalau mutawassithah, cara mutawassithah. Kalau mukhaffafah, cara mukhaffafah. Tu ada 3 bentuk najis. Tu akan datanglah dalam bab fiqh tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, Nabi Adam dan kesudahan daripada mereka itu nabi-nabi ialah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khatamun nabiyyin, perbendaharaan segala nabi, wa khatimun nabiyyin, dan penutup sekalian nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sama sekali selepas daripada aku. Jadi siapa yang mendakwa dirinya nabi dan rasul, maka tahulah dia tu sesat, macam Musailamah al-Kadzab. Dia mengaku dia tu rasul, sehingga nak buat semua perbuatan yang sama macam Nabi SAW, tapi tak jadi, bahkan lebih teruk. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan yang jadi pesuruh daripada mereka itu, daripada Nabi 124,000 tu 315 orang. Ni atas satu pandangan. Ada pandangan kata 313, ada pandangan kata 314. Muktamadnya tawakuf juga, wallahu a'lam. Sebab kalau kita kata 315, boleh jadi kurang, boleh jadi lebih. Kalau lebih pada hakikat Tuhannya, maka kita telah menafikan sebahagian rasul yang menjadi rasul. Kalau hakikatnya kurang daripada 315, maka seolah-olah kita telah mensabitkan orang yang bukan rasul sebagai rasul. Maka muktamadnya tawakuf, wallahu a'lam. Asalkan kita i'tiqad ada rasul. Selesai. Kata mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tadi dah jadi pesuruh Nabi SAW. Dan yang jadi habis 315. Dan yang keturunan kitab Allah 8 orang. Keturunan kitab Allah ni mana berlakunya penyampaian wahyu itu pada 8 Nabi saja, iaitu Adam. Adam tu berbentuk suhuf, dan Syith. Syith pun suhuf. Syith ni anak Adam. Syith ni salah seorang daripada anak Nabi Adam alaihissalam. Dan Idris. Idris juga suhuf. Nabi Idris alaihissalam ialah seorang Nabi yang alim, seorang Rasul yang alim pada masa dia. Dan dia orang pertama yang jahit baju atas dunia ni. Dan dia tidak akan mati selepas tiupan sangkakala. Sebab apa? Sebab dia hidup sampai sekarang. Cuma dia berada di langit tu, di atas langit tu. Nabi SAW pernah berjumpa Nabi Idris alaihissalam ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj di atas langit tu. Jumpa dalam keadaan jasad dan roh, macam Nabi Isa alaihissalam pun ada atas tu, tak turun-turun lagi. Nabi Idris alaihissalam antara manusia yang akan kekal sampailah tiup sangkakala pun akan kekal. Sebab apa? Sebab Nabi Idris alaihissalam suatu hari pernah minta pada Allah Ta'ala supaya mematikan dia. Dia nak rasa mati sakit itu bagaimana. Dia alim, semua benda tahu dah, kecuali sakit mati dia tak tahu. Jadi dia suruh malakul maut suruh cabut nyawa dia. Suruh cabut nyawa dia, lepas tu buh semula. Jangan cabut nyawa habis mati tu tau. Cabut roh, buh semula. Tu. Jadi orang tinggi pada Allah Ta'ala dah gana ni, Nabi Idris minta ni, suruh cabut nyawa tu buh balik. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengizinkan dia. Maka malaikat mau pun cabut lah. Cabut hak paling slow sekali, volume paling slow. Bukan hak derah-derah tu. Paling slow. Nabi Idris pun berasa sakit yang mati tu. Walaupun slow dah. Lepas tu letaklah balik. Sebab itulah dia tidak akan mati dengan tiupan sangkakala, kerana
dia pernah mati kemudian hidup balik. Dah sekarang buat apa tu atas langit tu? Jadi Nabi Idris alaihissalam antara makhluk yang dikekalkan Allah Ta'ala selepas tiupan sangkakala bersama aras, bersama kursi, bersama syurga, bersama neraka, bersama sirat. Hak tu semua tidak akan musnah dengan tiupan sangkakala yang pertama. Selain daripada hak tu, semua musnah belaka. Dia ada benda yang tak musnah dengan tiupan sangkakala. Antaranya syurga, neraka, qalam, kursi, aras Allah Ta'ala, batu bidadari, syurga, neraka, sirat. Antaranya Nabi Idris alaihissalam pun tidak mati. Dia hidup jasad dan ruh kerana dia pernah merasai mati. Sebab tak ada di atas dunia ni yang mati yang hidup 2 kali, tak ada. Kalau mati tu mana ada hidup lepas tu, kecuali Nabi Idris je. Nabi Idris saja yang mati hidup balik. Tak ada dah nabi lain yang mati hidup semula, tak ada, kecuali Nabi Idris alaihissalam. Adapun Nabi yang panjang umur itu ada juga. Contohnya Nabi Khadir, jumhur ulama kata masih hidup. Dia meninggal dunia waktu naiknya Al-Quran, kosongnya Quran dekat akhir zaman tu. Tanda-tanda kiamatnya ialah ayat Quran tu kalau buka kosong ayat Quran, tak ada, diangkat ke langit. Waktu tu Nabi Khadir alaihissalam meninggal. Nabi Khadir alaihissalam panjang umur dia kerana apa? Dalam kitab Hasyiah Sawi sebut kerana dia minum air Ma'ul Hayah. Di atas dunia ni ada satu nama air namanya Ma'ul Hayah, air hidup. Nama terjemah lah. Kalau terjemah air hidup lah, bukan air itu hidup. Nama tu Ma'ul Hayah, air untuk memanjangkan hidup, panjang umur. Cuma tak tahulah kat mana. Kalau tahu kau orang pakat berebut situ tak mati pakai bila-bila. Tak payah buat apa. Minum Ma'ul Hayah, hidup sampai sekarang. Macam Nabi Khadir alaihissalam hidup pas sekarang, cuma tak tahu kat mana lah. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, cuma khilaf ulama lah Nabi Khadir alaihissalam tu masih hidup ataupun meninggal. Jumhur ulama kata masih hidup. Kalau nak pilih kata dia meninggal, dah lantak lah, tak ada masalah. Benda khilaf, tak ada masalah. Itu kerah kan benda khilaf ni. Asalkan kita i'tiqad 25 rasul tu rasul. Kalau Khadir tak ada masalah, khilaf dah. Dia sendiri khilaf dah Nabi ke dak. Apatah lagi hidup atau mati, lagilah khilaf. Tu. Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, 8 orang, Idris dan Ibrahim. Ibrahim pun suhuf. Dan Daud ni Zabur, kitab Zabur. Dia kitab Zabur ni bahasa Qibti Mesir. Nabi Daud alaihissalam satu-satunya seorang rasul dalam masa yang sama raja. Dia ya, satu-satunya rasul dalam keadaan masa yang sama, dia itu raja. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan Daud dan Musa. Musa ni dia ada terima suhuf, dia ada terima Taurat. Jadi suhuf dia terima tu sebelum Taurat, 10 suhuf. Lepas tu Taurat. Taurat tu lah di Bukit Tur Sina tu. Sekarang tak ada dah Taurat ni, dah diselewengkan. Begitu juga dengan Injil. Tu kata dan Isa ni Injil alaihi wassalatu wassalam. Hak ni semua Injil dan Taurat sudah diselewengkan, tak ada dah yang asli, tak ada. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak tu Quran. Quran tu lah yang kita pegang sekarang ni. Tu antara mukjizat yang masih kekal sampai sekarang. Hak lain semua dah tak ada, kecuali mukjizat Al-Quran sahaja. Hak lain semua zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang muncul mukjizat tersebut. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan sekalian Nabi itu daripada bangsa Ajam. Ajam ni bukan Arab. Ajam, dia dua bangsa dalam dunia ni, Ajam, Arab. Kalau Ajam mana dia bukan Arab. Kalau Arab. Jadi dia kata semua Nabi-Nabi itu Ajam, mana bukan bangsa Arab, melainkan 5 orang sahaja daripada Arab. Melainkan 5 orang sahaja daripada Arab. Siapa 5 orang tu? Iaitu Nabi Hud alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, Nabi Shu'aib alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 tu ya. Lain pada tu Ajam laku. Lain pada tu Ajam. Ajam mana bukan bangsa Arab. Mana Nabi Musa alaihi salam bukan orang Arab. Bukan bangsa Arab, bukan. Sebab tu bahasa dia Ibrani, kitab Taurat. Kitab Taurat bahasa Ibrani. Nabi Isa bahasa Syriani. Nabi Daud bahasa Qibti. Tapi Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Adam dan Nabi Muhammad tu bangsa Arab. Maknanya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim bukan Arab.
Bukan Arab, bukan Arab. Bukan bangsa Arab. Dia bangsa lain, bangsa Ajam. Habis. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan yang mempunyai tu macam langkau langkau batu pun dan mempunyai syariat kau. Langkau tu. Dan yang mempunyai syariat daripada mereka itu dengan Nabi itu 7 orang. Dah 7 orang ni dah yang baki tak ada syariat ke? Masalahnya yang baki tu bukan tak ada syariat, dia penyambung syariat je. Hak 7 ni yang asal, yang ada syariat sendiri. Lepas tu hak lain-lain yang baki daripada Nabi-Nabi Rasul-Rasul macam mana? Hak tu penyambung syariat Nabi yang terdahulu. Contoh Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun dia ialah abang pada Nabi Musa. Nabi Musa adik. Jadi syariat Nabi Musa, Nabi Harun tu penyambung dia saja. Tolong. Contoh ada 8 orang. Mana? 7 orang. Iaitu 7 orang. Adam. Adam syariat dia ada sendiri. Dan Syith ada syariat yang tersendiri. Dan Idris ada syariat tersendiri. Dan Ibrahim ada syariat tersendiri. Yang penyambungnya Nabi Ismail, Nabi Ishaq, sama. Dan Musa penyambungnya Nabi Harun, dan sebagainya. Dan Isa alaihi wassalatu wassalam, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu. Jadi Nabi Isa syariat lain, Nabi Musa syariat lain. Jadi Nabi Adam, Syith, Idris, Ibrahim. Bila mari Nabi Syith, maka dia akan menasahkan, memansuhkan Nabi Adam punya syariat. Mari Nabi Idris, dia akan memansuhkan Nabi Syith punya syariat. Mari Nabi Ibrahim, dia akan mansuhkan Nabi Syith punya Nabi Idris punya syariat. Nabi Musa pula dimansuhkan Nabi Ibrahim punya agama, dia punya syariat. Mari Nabi Isa memansuhkan Nabi Musa punya syariat. Mari Nabi SAW memansuhkan semua syariat terdahulu. Dia buat mari syariat baru. Tu. Agama sama belaka Islam, tapi syariat lain-lain. Lepas tu rasul-rasul yang baki yang lain, hak tu penyambung sahaja. Mana contoh Ismail, dia penyambung, dia ambil syariat Ibrahim juga. Ishaq dia ambil dia ambil agama Ibrahim juga. Ishaq tu pun anak Ibrahim, Ismail pun anak Ibrahim. Tu baru mari. Dan sekalian Nabi itu daripada bangsa Ajam, melainkan 5 orang jua. 5 orang jua daripada Arab. Dan kata setengah ulama, Nabi Allah Adam alaihi ajma'in. Dan kata setengah ulama, Nabi Adam alaihi ajma'in dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Dia kata gitu ya. Kata Adam, ini kata setengah ulama, Nabi Allah Adam alaihi ajma'in dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin nak sebut 5 orang hak yang Arab tu. Cuma tak penuh lah. Dia Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi SAW. 5 orang. Bukan 2 orang je. Nabi Adam, Nabi Saleh, Nabi Saleh, Nabi Adam, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi SAW. 5 orang tu saja Arab. Lain semua Ajam. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, Sebermula fardu atas segala yang aqil baligh mengetahui bahawasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu manusia daripada anak cucu Adam. Dia kata i'tiqad setiap mukallaf wajib kata, dan wajib i'tiqad Nabi SAW itu keturunan anak Adam, bukannya jin. Bukannya malaikat, apatah lagi Tuhan. Wajib tahu, wajib. Ni semua orang tahulah. Ni fardu ain, ni fardu ain. Tak ada orang i'tiqad dia jin. Siapa bangsa jin tak ada. Jin ikut dia ada. Jin riwayat hadis Nabi ada. Tu bangsa jin. Sebab jin dengan manusia ni lah ahlus thaqalain, orang yang diberikan taklif atas Allah Ta'ala suruh sembahyang puasa bang ni. Jadi kita ada ulama', mereka pun ada ulama' juga. Mereka ada masjid, kita pun ada masjid juga. Cuma cara mereka lah. Mereka pun ada jin kafir, ada jin Islam. Kita pun ada orang kafir, ada orang Islam. Lagi merdeka. Rasul tu wajib kita i'tiqad dia tu orang merdeka, bukannya hamba. Sebab kalau hamba dia mesti dikawal oleh penghulu. Jadi macam mana dia nak bebas untuk menyampaikan risalah kalau dia tidak merdeka? Lagi dilebihkan Allah Ta'ala daripada segala makhluk. Dilebihkan Allah Ta'ala daripada segala makhluk.
Syekh Sayyid Alawi, Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Syarah Aqidatul Awam dia, afdal khalqi bil itlaq huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seafdal makhluk secara mutlak, sama ada nabi ke, rasul ke, makhluk lain, yang paling afdal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang lebih afdal berbanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun kalah, nabi-nabi lain pun kalah, rasul lain pun kalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling afdal. Wajib i'tiqad. Jadi kalau kita i'tiqad Nabi Musa alaihi salam lebih tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahaya. Nampak macam betul dah, macam okey juga sebab bukan dengan Nabi. Tu pun tak boleh juga. Dia afdal khalq, dia afdal makhluk secara mutlak, tidak ada bandingnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula dia itu ialah Nabi Nabi SAW tu bangsa Arab, lagi Quraisy, lagi Hashim namanya. Lagi Hashim tu bani dia. Bani Hashim, kaum Quraisy, bangsa Arab. Bangsa Arab yang paling baik Quraisy. Yang bangsa Quraisy yang paling baik ialah Bani Hashim. Bani Hashim yang paling baik Nabi SAW. Jadi Nabi SAW dilahirkan daripada bangsa yang terbaik, daripada yang terbaik, daripada yang terbaik. Tu. Nama Nabi Rasul ni ialah Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdul Manaf. Situ saja yang wajib kita tahu. Bukan sampai Adnan. Dia ada ulama yang menyatakan pandangan sampai kena tahu sampai Adnan, nama nasab Nabi tu. Cuma hak tu bukan pandangan yang mu'tamad. Bahkan untuk orang awam yang lebih eloknya ialah sampai Abdul Manaf sudahlah. Kalau Adnan tu payah juga tu. Berbuluh-buluh tu. 20 lebih baru nak sampai ke Adnan bin tu. Ini sebenarnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, selesai. Tu wajib kita tahu. Diperanakkan oleh ibunya, ibu Nabi SAW itu, iaitu Aminah di Mekah. Aminah, bukan Aminah. Ni pun beza kau ni. Dia nama ibu Nabi SAW tu Aminah, bukannya Aminah, bukan. Dia beza. Aminah dengan Aminah, nama beza, maksud pun beza. Kalau Aminah makna lain, Aminah makna lain. Jadi Nabi SAW yang ibu bukannya Aminah tapi Aminah. Gitu. Dia beranak di Mekah. Wajib i'tikad ni. Jangan i'tikad beranak di Besut pula. Beranak di Gombadak ke. Jenuh lagi tu. Tak kala genaklah umurnya Muhammad 40 tahun, dijadikan Allah Ta'ala Nabi. Lagi pula pesuruh kepada sekalian manusia, yakni termasuk juga jin. Bahkan Nabi SAW tu rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Jadi Nabi SAW diutuskan sebagai Rasul cukup 40 tahun. Sebab itu 40 tahun ni waktu dia panggil dalam bahasa Arab Syekh. Syekh ni ada dua. Satu disebutkan pada orang yang cukup umur 40 tahun ke atas. Dan yang kedua, Syekh ni ialah kepada orang yang banyak ilmu walaupun budak kecil. Dia panggil Syekh. Itu bahasa Arab lah Syekh ni. Jadi umur 40 tu patutnya waktu umur yang sedar diri. Kalau tak sedar diri, susah nak sedar diri balik. Waktu 40 tahun tu kalau dia masih lagi lalai kepada Allah Ta'ala, payah nak taubat tu. Payah nak kembali. Boleh nak kembali tapi payah. Ghaliknya hanyutlah. Tapi kalau sebelum 40, dah masuk 40, dia tetap dengan Allah Ta'ala, semayang bang, mari jemaah, puasa dan sebagainya. InsyaAllah lah dia akan istiqamah sampai mati. Mudahlah tu. Kemudian kata mu'alif rahimahullahu ta'ala, menyuruh masuk Islam. Dia pesuruh kepada sekalian manusia, menyuruh masuk Islam. Masuk Islam ni iaitu mengucap syahadah tu lah. Jadi orang pertama lelaki yang mengucap syahadah ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kerana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah pergi berdagang, teman Nabi SAW pergi berdagang di Syam. Dia jumpa nama Buhaira. Ini disebut dalam Kifayatul Muhtaj Syekh Daud Al-Fatani. Dia pergi jumpa Buhaira, seorang ulama Yahudi ataupun pendeta Yahudi. Dia berkata dah bahawasanya akan datang timbul satu Nabi namanya di akhir zaman. Seorang Nabi itu berada dan timbul daripada bangsa kamu, wahai Abu Bakar. Lepas tu setelah dibalik tu ke Mekah, maka apabila Nabi SAW dilantikkan sebagai Rasul di Mekah tu,
Maka Nabi SAW pun Abu Bakar As-Siddiq pun membenarkan dia, kerana dia pernah dengar dah sebelum ni daripada Buhairah akan datang yang seorang Nabi dan Rasul daripada bangsa Abu Bakar, iaitu bangsa Quraisy. Maka dia pun tahu dah. Bila Nabi SAW mengaku tu, dia terus terima, tidak bantah dah. Jadi orang pertama lelaki yang masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab itu dia yang paling afdal di kalangan para sahabat. Lagi pula dia membenarkan segala apa yang berlaku Isra' dan Mi'raj tanpa bimbang habuk sikit pun, tanpa goyah sikit pun, terima saja. Dia kata pergi Masjidil Aqsa, pergi. Dia pergi Mi'raj, jumpa Allah Ta'ala di sana. Bukan jumpa Allah Ta'ala, jumpa zat dah. Mana Allah Ta'ala suruh naik di sana, dia pergi naik sana pun terima juga. Tak bantah sikit Abu. Orang perempuan yang pertama masuk syurga pula, yang pertama masuk Islam ialah Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Itu isteri Nabi yang pertama. Memang isteri akan ikutlah. Nabi SAW tu suami dia. Nabi SAW dia tu dilantik menjadi Rasul, maka orang pertama yang masuk bini dia lah, orang perempuan. Lepas tu baru lain-lain. Maka duduk ia Nabi SAW di Mekah. Kemudian daripada menjadi Nabi SAW 13 tahun lamanya. Dia duduk di Mekah tu 13 tahun. Untuk apa? Dia sebar tauhid saja. Dia tak ada lagi sembahyang bang ni. Sembahyang ni satu hijrah. Ataupun dia Isra' Mi'raj ni dia khilaf lah. Ada yang kata sebelum satu hijrah, ada yang kata satu hijrah, khilaf tu. Tapi Isra' Mi'raj tu peristiwa di mana dituntut dan diwajibkan syariat sembahyang. Syariat sembahyang tu berada di Mekah lah waktu tu. Lepas pada tu baru mari puasa zakat. Puasa zakat tu pada tahun 2 hijrah. Lepas tu baru marilah haji dan sebagainya. Hari itulah syariat Nabi SAW. Dia mengutamakan tauhid dulu, barulah kitab fiqh. Maka sebab itu kitab-kitab Melayu kita ni, dia lebih utamakan kitab tauhid dulu berbanding fiqh, kalau dia nak bahas fiqh sekalipun. Jadi kitab ni kitab fiqh ni, tapi dia bahas sikit tauhid supaya kita dapat nyata. Sebelum kita ibadat, mesti sah i'tikad dulu. Bukannya ibadat dalam keadaan tidak sah i'tikad, kerana kalau tidak sah i'tikad, maka tidak sah sembahyang kita. Tidak sah i'tikad dengan makna boleh jatuh kufur, tak sah i'tikad kita, tak sah amalan kita. Dan begitu juga amalan juga berdasarkan ilmu. Kalau tidak ada ilmu juga tidak sah amalan dia. Ilmu amal sesuatu mesti berdasarkan dengan ilmu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.